Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, teacher. teacher. Siapa yang makan apa? Makan roti. Makan kopok. Okay. Aisyah Umaira. Saya. Alia Ifah. Saya. Dayana. Saya. Ilyas. Saya. Jasmine. Jasmine. Maisara. Masra Aina. Saya. Hakimi. Adik. Adik. Danish. Saya. Aziz. Aziz. Farah Ikhwan. Nafis. Syami. Saya go. Syakir. Okay, Nafis. Syakir. Wafiq. Saya yo. On camera please, on camera. Tadi siapa? Wafiq Yusri. Yusri. Aina Sufia. Saya ada, teacher. Noha. Saya. Aimadia. Saya, teacher. Alia. Saya, teacher. Nima Syuhada. Saya, teacher. Edina. Saya ada, teacher. Putri Alia. Saya. Jasmine Sofia. Adik. Jasmine ada adik. Aziz. Aziz. Farah Ikhwan. Syakir. Yusri. Adik. Saya go. Mana lagi ni? Mana Haziq, mana Farah Ikhwan, mana Syakir, mana Yusri? Kelas sebelum ni ada tak? Kelas sebelum ni ada teacher? Ada Tengah cari. Okay. So, kita dah settle topik MOE, KSSM. Okay, nama basis dengan logical reasoning dah settle. Okay, topik yang ketiga adalah graph of function. Graph of function adalah IG. Tapi I rasa topik ni you dah belajar, I rasa. Buka IG kok, kau balik tak buka IG? Bawa tak? Yang mana, teacher? You bawa balik yang mana? Cuba tunjuk. Yang lama ke yang baru? Oh, okay. Additional arithmetic ada. Okay. Okay.
Addition mathematics je? Calling saya tak berbalik. Kau ni tak bawa balik? Sebab dia cakap dia tak beritahu dalam list tu kena bawa balik. Oh tak ada Teacher Kumi ke tak ada? Teacher Ada Kumi? list buku-buku nak bawa balik je, tapi tak ada buku calling nama. Gitu. Teacher Kumi kan tak ada. Sebab dalam buku course book warna putih tu, dia sikit saja dia tunjuk buku KSSM textbook KSSM Form 4 and Maths. Boleh tak? Tak disuruh. So kami tak bawa. Okay, tak apa. Okay, untuk hari ni I akan revise untuk completing the square and how you want to construct the sketching the graph. Completing the square dah belajar kan? Okay. Semester 1 Form 3. Okay. Semester 1 Form 3 dah belajar completing the square. Okay. I pun tak tahu kenapa completing the square ni macam complicated sangatlah untuk you. Okay. Padahal benda ni taklah susah mana pun. Okay. Masa you tinggal ketiga, you belajar quadratic function dengan quadratic equation, betul? Betul? Betul je. Apa beza equation dengan function? Apa beza equation dengan function? Equation be equal to something. Equal to something macam maksudnya apa? Tapi kalau function dia expression. Okay, expression dengan equation sama ke tak sama? Sama. Hack korang. Siapa kata sama? Oh salah. Tak sama. Expression dengan equation. Lain teacher. Lain lah. Benda ni basic you kan. Daripada tingkatan 1 you belajar. Okay, expression adalah apa? Ungkapan. Ungkapan adalah apa? 2x square plus 4x plus 2. Ini adalah expression. Equation 2x square plus 4x plus 2 equal to 0. Ini adalah equation. Function fx equal to 2x square plus 4x plus 2. Itu adalah function. Hx ke fx ke gx ke itu adalah function. Apa beza equation dengan function? Equation, you boleh bawa ke kiri ke kanan, tak ada masalah. Okay? Equation you boleh bawa ke kiri ke kanan, tak ada masalah pun. Yang mana nak sebelah kiri, sebelah kanan, tak ada masalah. Tapi kalau function, fx equal to bla bla bla, yang ini tidak boleh bawa ke kiri ke kanan, salah. So dia kena solve macam ni je lah. Faham? Faham? Oh, faham teacher. Itu you kena faham. Apa itu expression, apa itu equation, apa itu function. Okay, equation mesti equal to 0. Y equal to 2x square plus 4x plus 2. Itu adalah function. Tapi bila mana y itu kita substitute equal to 0, so jadilah benda tu equation. Understood? Yes. So jangan kata expression dengan equation tu benda yang sama. Totally different. Jangan kata solving for equation dengan solving for function tu sama. Tak sama. Sebab equation dia boleh bawa ke kiri atau ke kanan ikut suka you. Tapi kalau function tak boleh bawa ke kiri atau ke kanan. Okay. So, how you want to sketch? Okay. Sketch the graph of quadratic function. Okay, contohnya I bagi sketch the graph of quadratic function. Fx equal to
negative x square plus 4x plus 12. Okay, kalau kita nak sketching for quadratic function, mula-mula you tengok dekat A. A you positif ke negatif? Kalau negatif, ini adalah quadratic. Dapat bentuk apa? Bawah itu yang Apa? naik betul balik. Naik turun balik, dia ada dua case di mana A greater than 0 and A less than 0. So kalau A greater than A adalah positif. Kalau A adalah positif, bentuk smile. Kalau A adalah negatif, bentuk sad. Okay. So di mana yang ini adalah you punya minimum point. And yang ini adalah you punya maximum point. Okay. Boleh nampak tak PowerPoint ni? Boleh? Okay. Bila dia kata sketch the graph, so you kena tahulah you punya curve you tu touch dekat y-axis dekat mana. Okay. You kena tahulah, and then you kena tahulah dia punya minimum and maximum point ni di mana. Kalau sketching the graph, okay, you nak tahu benda-benda Allah tu, kita boleh guna completing the square. Okay, using completing the square. Okay, using completing the square. Di mana completing the square, dia akan dapat dalam bentuk apa? Kalau you masih ingat, completing the square. Yang tu discriminant. B square minus 4AC tu discriminant. Discriminant bila you nak tahu you punya types of graph itu adalah apa? Real root, two real roots ke, different roots ke, no roots ke, itu tidak guna discriminant. Kalau guna completing the square, at the end you akan dapat ni fx equal to a x plus p square plus q, di mana x plus p bila kita ikutkan dengan 0, x equal to negative p, betul? Betul? So ini adalah apa? X equal to negative p. X equal to negative p ni sebenarnya ini adalah x equal to negative p. Ini adalah axis of symmetry. Masih ingat? Masih ingat? Masih Tidak. ingat itu? Tidak ingat sangat. So, untuk dapat yang ini point minimum atau maksimum adalah negative P and Q. Q adalah apa? Q ini adalah minimum atau maximum value. And negative P, Q ini adalah minimum or maximum point. Okay, nak dapat axis of symmetry ni, X plus P ni kita ikutkan dengan 0. So X equal to negative P, itu will be your axis of symmetry. So point ini touch dekat negative P and Q. Di mana Q itu adalah you punya Y lah. Dia touch apa? Minimum value. Okay, minimum ini maksudnya Y value lah. Y value. Okay, ini adalah X. Okay. Soalan kita tadi adalah fx equal to, guys, sekejap sorry. Okay, so equation kita tadi adalah fx negative x square plus 4x plus 12. Okay, first step untuk completing this square. First step adalah apa? Masih ingat? Macam mana nak completing the square, guys?
Half can coefficient of x. Apa dia? Apa dia Nafis? Dan 1/2 darab 4 kan. Yang tu second step. First step. A tu positif. A tu kena jadi coefficient 1. A must be 1. A must be 1. Sekarang ni A tu adalah apa? Negatif kan? Negatif 1 kan? So A tu kena jadi positif 1. So negatif ni kita factor lah. So you dapat x square minus 4x minus 12. This one equivalent tak dengan this one? Equivalent tak? Equivalent lah. Kalau yang ni you multiply negative 1 multiply by positive x square, you dapat negative x square. Negative 1 multiply by negative 4x, you akan dapat positive 4x. Negative 1 multiply by 12, dapat positive 12. Itu masuk equivalent. Second step must be equivalent to the first step. Okay? The previous step, the next step must be equivalent to the previous step. Kalau tak, you punya tu memang salah. So kalau you tak mahir sangat dengan factorization, tapi you mahir dengan expansion, you tengoklah balik, you expand balik dapat sama ke tak? Okay, sekarang A kita dah 1. Yang kedua adalah apa? Yang over 2 multiply dengan coefficient of x lah. Coefficient of x and then kuasa 2. Coefficient of x adalah apa? Negatif 4. Negative 4. Tahu kan coefficient of x square, coefficient of x, tahu kan? Tahu. Okay, bila you ada A x square plus B x plus C. A ni coefficient of x square. B ni coefficient of x. Ini x square. So you can tahulah. So untuk case ini coefficient of x adalah B. So B kita adalah negatif 4. Okay, negatif 4. Kita squarekan dia. Negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 dapat 2. Okay, so yang ni copy balik. Okay, x square minus 4x plus 2 minus 2 minus 12. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat je. Bila ini positif dengan negatif, yang ni akan jadi kosong betul tak? Kan? Kan? Tak dia, tak boleh potong. Tak, negatif 2 minus 2 akan jadi kosong kan? Yang ini equivalent tak dengan yang ni? Dia tak boleh tolak. Ya, tahu. I tanya you negatif 2 minus dengan 2 kosong kan? Itu soalan I. Ya, jawapan dia ya lah. Negatif 2 campur dengan 2 habislah. Yang step yang ini, ni sama start dengan step yang atas ni. Ya. Dia cakap yang bahagian square tu bukan nanti jadi 4 ke? 4. Okay. 4. So ini adalah 4. So sini pun 4. Sini pun 4. Okay. So ini 4. So sini 4. Sini 4. So ini tambah tolak akan jadi kosong. So yang ni dekat sini ni akan dapat balik tak dengan yang ni? Atas ni? Dapat. Dapat. Itu soalan I. So kalau dapat maksudnya betul lah you buat ni. Okay. Sampai. So, next adalah apa? Yang ni copy balik. Next adalah apa? This one yang you kena factorize. And this one you solve macam biasa. Okay. Nak factorize macam mana? Sini X, sini 4, betul tak? You tulis saja sini X, you tulis saja punca kuasa 4 adalah 2. So bila sini dah tolak,
You tolakkan sahaja benda ni. N kuasa 2. Bila you expand balik, you akan dapat balik x square minus 4x plus 4. Boleh faham? Boleh faham? And any method yang you boleh untuk factorize lah, tak ada masalah. Any method yang you boleh factorize. Okay, and then negative 4 minus 12, negative 16. Okay, so dah settle kan? So you akan dapat negative x minus 2 square plus 16. Betul? Okay, you akan dapat ini. So fxu adalah negative x minus 2 square plus 16. Okay. Alright, soalan kita tadi adalah apa? Sketch the graph. Okay, you sketch the graph. So bila A nya adalah di dalam bentuk ni, fx equal to A x plus p square plus q. Bila A nya less than 0, so kita dapat bentuk apa bila A less than 0? Bentuk set kan? Okay, bentuk set. And then you punya maximum point you adalah apa? 16. Maximum point you tadi adalah 16. 16. negative PQ, betul tak? Oh. Betul, negative PQ. So you ada x minus 2 equal to 0. So x equal to 2. So x equal to 2 ni adalah you punya axis of symmetry, betul? Betul? Betul. Okay, di mana sini koordinat ni you akan dapat apa ni? You akan dapat 2 and 16. Faham? Okay, so next 2 dengan 16. And then complete tak lagi kita punya graph ni? Belum. Belum lah, sebab kita nak tahu dia touch dekat x-axis dekat mana, dia touch dekat y-axis dekat mana kan? Betul tak? Kalau x-axis dia touch dekat x-axis, y mesti kosong, betul? X-axis, y mesti kosong. Kalau y mesti kosong, so you akan jadi macam ni lah. Equation asalnya tadi adalah apa? Adalah negative x square plus 4x plus 12. So fx adalah y lah kita assume. So ini adalah kosong. Sebab kita nak koordinat ni sahaja. So bila kosong, x square minus 4x minus 12 equal to 0. Factorize dapat berapa? X dengan 6, x dengan 2. So minus dengan plus, betul? Okay. So kita akan dapat x equal to positive 6 and x equal to negative 2. Kan? Okay. So koordinat kita dekat sini adalah apa? Koordinat kita sini 6, 0 dengan negative 2, 0, betul? Negative 2, 0. So y-axis kita pula berapa? Okay, sini adalah negative 2, 0 and sini adalah 6, 0. Okay, y-axis pula ada apa? Kalau y-axis x kita mesti kosong lah kan? Kan? Kalau y-axis x kita mesti kosong. Betul? Betul. So masuk dalam equation ni. Kalau x adalah kosong, y adalah negatif 12. Betul ke y adalah negatif 12? Betul ke y negatif 12? Okey. 12. 12. Sekejap. Tolak.
Okey, jap Kalau dalam yang ini, jangan guna yang ni tau. Guna function yang asal. Guna function yang asal. So, y kita adalah 12. Okey, y kita adalah 12. So, koordinat yang kedua adalah 0, 12. So, dekat mana 12? Bila sini adalah 16. So, 0, 12. 2. So X kita akan jadi macam ni lah kan. Okay, sini 0. Sini adalah Y. So sini adalah 12. Logik tak 12 ni kat situ? Logik tak 12 kat situ? Wajib. Sebab dia bawah 16 kan? So dekat sini adalah 0 and 12. So complete lah you punya sketching of graph you. Boleh faham? Boleh. Okay. Tak lukis pun tak apa, tak ada masalah. I just nak bagi tahu je benda ni. Okay, axis of symmetry you adalah macam dapat 2 tu. 2 tu x equal to 2. Kalau you tengok dekat equation ni, takut you kata x tu adalah negatif 2. Kalau you tengok yang ni, x ni negatif 2. Padahal x ni bukan negatif 2, x ni adalah positif 2. Sebab apa? Sebab ni, kita kena equatekan dengan 0. Bila kita equatekan dengan 0, kita dapatlah axis of symmetry. So x itu adalah 2. Di mana 2 itu adalah you punya the value of P. And 16 adalah you punya the value of Q. Cuba you compare 2 ni. Ni you compare 2 ni. Equivalent tak? A kita ni adalah negatif 1. X lah. Okay. P kita adalah negatif 2. And then Q kita adalah 16. Sama pattern tak? Sama. Maksudnya. Okay? Okay? Okey. Okay. Okay. Ini adalah kuadratik. Kalau kubik macam mana pula? Kubik bentuk macam mana? Kubik bentuk macam mana? Reciprocal bentuk macam mana? You kena ingatlah you punya graph tu. Kubik masuk macam mana? Reciprocal bentuk macam mana? Okay. Kubik bentuk macam mana? Bentuk macam ni kan? Betul? Betul. Betul tak? Okay. So yang mana positif, yang mana negatif? Yang ni daripada positif, betul tak? Ini bahagian kalau you buat macam tu. Kalau you buat macam ni, kuadran, ini kuadran positif kan? Ini kuadran negatif kan? Betul Yes. tak? So A ni mesti greater than 0, A ni mesti less than 0. Kalau you dapat sebaliknya, maksudnya you punya calculation tu you salah lah. So the error you punya graph you akan salah. Boleh? Boleh. And then reciprocal pula macam mana? Cubic macam mana cubic dia punya general function dia? Y equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, betul? Cubic. Betul. Jangan lupa pula. Kenapa you memang kena tahu benda ni? Sebab nak mengelakkan you lukis benda-benda yang merapu. I pernah jumpa lukisan macam ni. I nak tanya you lah, ini graph apa? Ini graph apa? Graf yang ada modelless. Modelless macam ni guys. You akan dapat bentuk V shape. Modelless.
Sebab modulus tak akan ada negatif. Oh. Dia memang you akan dapat bentuk V shape. Itu adalah modulus. Modulus tak akan jadi W ke tak jadi S, tak ada. Ni bentuk apa ni? Ini tak ada nama. Graf ni tak ada nama. So dia bukan cubic, dia bukan kuadratik, dia bukan reciprocal, dia bukan modulus, bukan. So kalau contoh soalannya x square, logik tak you dapat benda ni? Memang tak logik. Kalau benda ni adalah cubic, logik tak? Tak logik juga. Dekat situ you kena faham dia punya basic of graph. Okay, cubic macam mana bila A positif, A negatif. Kuadratik macam mana A positif, A negatif. Okay, reciprocal macam mana bila A positif, A negatif. You memang kena tahu benda-benda tu. Basic you memang kena tahu. Faham? Faham? Faham. Reciprocal pula macam mana? Reciprocal macam mana? Yang ada dua. Reciprocal equation dia macam mana? Form dia y equal to A over x. X. Ini adalah reciprocal. So reciprocal bentuknya adalah apa? Dia approaches. Ini approaches. Dia tak touch pun dekat x axis dengan y axis. Y ini x. Faham apa maksud approaches? Dia mendekati tapi dia tak touch pun. Ni daripada sini dia approaches. Yang ni pun dia approaches tu. Tapi dia tak touch pun dekat x axis, dia tak touch pun dekat y axis. Same here. Faham? Faham. Yang satu lagi adalah aduh, ya Allah. Saya ingat lah. Yang satu lagi adalah bentuknya macam mana? Bentuknya macam ni. Satu and macam ni satu kan? Ingatlah. Ingat tak? Dia ada dua bentuk ni. Ingat. Okay. Satu macam ni. Yang ni salah lukis ni. Kalau suruh sketching pun, you kena sketching betul-betul. Okay, dia just macam tu saja. Okay. Macam ni saja. Okay. So yang mana positif, yang mana negatif? Yang mana positif, yang mana negatif? Kanan tu negatif. Yang mana? Yang kanan negatif. Yang ni? Yang ni? Positif ke negatif? Yang first positif. Yes, yang ini mesti positif, yang ini mesti negatif. Boleh? Completing the square. Ada masalah dengan completing the square? Turning point. Turning point macam mana turning point? Okay. So boleh Boleh. Okay, turning point. Macam nak cari turning point? Turning point macam nak cari turning point? Equals to 0. Apa yang equals to 0? Apa yang equals to 0? Hi guys. Dia punya gradient nanti. You dah belajar differentiation kan? Dah. Dah kan? Dah belajar differentiation? Okay, so tak perlu lain. Dah.
Apa dia? Dah belajar teacher. Okay. Differentiation lagi mudah kalau kita nak guna compared to completing the square. Okay, completing the square tadi ada masalah tak lagi? Semua boleh completing the square? Boleh. Tak perlu tunjuk satu lagi contoh? Perlu teacher, perlu. Tunggu. Semua makan ya. Itulah abang nak juga. Okay, satu lagi completing the square. Okay, contoh kalau fx equal to negative 3x squared plus 2x plus 1. Okay, first step tadi adalah apa? First step adalah apa? A equals to 1. Okay, A must be positive 1. A must be positive 1. So, kita factor untuk negative 1. So, 3x squared minus 2x minus 1. Okay, second step adalah apa? 1/2 multiply coefficient of x. Betul? Coefficient of x adalah apa? Yes, negative 2. And then, don't forget to square all. So, negative 1 square is 1 lah kan? Betul? So, 3x square minus 2x plus 1 minus 1 minus 1. Kena plus dulu baru minus. Jangan minus kat depan. Kan tadi cakap A equals to positive 1 ni equals to 3 kan? A dia. Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Kan tadi kan cakap A equals to positive 1 ni bukan equals to 3 ke? Maksud I kat sini A tu jadikan positif. Betul-betul. Sorry. Aduh. Positive 1. Okay, so negative. Okay, thank you. Okay. Salah. Kalau keluarkan 3, dia akan jadi apa kat sini? Over 3. 2/3. 2/3x and then minus 1/3. Okay? Minus 1/3. So, kita punya coefficient of x kita tadi adalah negative 2/3. Kan? 2/3. So, dia akan dapat 1/3. So, 1/9 lah kan? Betul? Betul 1/9? Okay. So, negatif 3 ni copy balik. Yang ni pun copy balik. Yang ni pun copy balik. And then plus dengan 1/9 minus 1/9 minus 1/3. So, yang ni tadi kita apa? Buat apa tadi? Yes, factorize. Yang ni kita buat apa? So, Okay. Copy balik 3, negatif 3 tu copy balik. So, yang mana? Kita nak factorize x, letak je x. 1/9. 1/9 kalau kita punca kuasa dia akan jadi 1/3, betul? Betul? Okay, sini negatif. Bila sini negatif, you copy balik negatif tu dekat sini. And then squarekan dia.
Okay, negative 1/3 minus 1/9. Apa? Okay. Negative 4/9, Negative yes. 4/9. Negative 4/9. Okay. So, I continue tepi ni So, you akan jadi apa? Negative 3 x minus 1/3 square plus 4/3. Betul? Betul. Okay. So, kalau you nak sketching the graph, minimum pointnya jadi apa? So, A nya adalah negatif. Kalau A adalah negatif, so you akan dapat bentuk apa? Bisa di set lah kan? Okay, dapat set. Tadi kita punya ni adalah fx kita adalah negative 3 x minus 1/3 square plus 4/3. So, you punya maximum pointnya adalah apa? Maximum point you adalah apa? Maximum point. 1/3. 1/3. Yes, 4/3. Maximum point. 4/3 adalah maximum value, bukan point. Value. Nak dapatkan point, kena x minus 1/3 equal to 0, so x equal to 1/3. Okay. And then, buat macam biasa, di touch dekat mana x axis. Bila touch dekat x axis, y nya adalah kosong kan? Bila y nya adalah kosong, so, you tengok equation yang asal tadi. Equation yang asal tadi adalah negative 3x square plus 2x plus 1 equal to 0. So, factor dapat apa bila you factor? Boleh factor tak? Dapat apa? X equal to plus 1. X equal to positive 1. X equal to 1 dengan X equal to Negative 1/3. 1/3. Okay. So, bila dekat Y axis, X nya mesti kosong kan? So, kalau X nya kosong, Y nya adalah 1. Betul? Betul? Betul. Okay. So, koordinat kita adalah apa? Koordinat kita dekat sini adalah 1, 0. Negatif 1/3, kosong. Yang ini pula adalah 0, 1. Okay. 0, 1. So, sampai here. Okay, sini adalah 1 and then XU tadi adalah 10 dengan ini adalah negatif 1/30 dan sini adalah 1, 0. Ini adalah x-axis. Okay, so complete lah you punya graph. Boleh? Boleh? Okay, so settle completing the square, settle nak cari maximum or minimum point. Okay, and then settle apa lagi kita buat tadi? Okay, turning point. Turning point adalah apa? Turning point. dy over dx equal to 0. dy over dx ni adalah apa? Gradient. Gradient. Okay.
dy over dx adalah gradient. Okay, contohnya you ada y equal to 2x square plus 4 contohnya. So dy over dx you adalah 4x. Betul? Betul? Okay, itulah maksudnya. Ada lagi soalan pasal benda ni? So I nak you tengok balik quadratic equation, cubic equation, reciprocal equation, apa lagi? Itu je lah. Reciprocal, cubic, quadratic. Okay. Selanjutnya dia akan bagi tanya you dalam graph. Kalau you lukis graph, okay, bila x equal to 1, what is the value of y based on your graph. Bila soalan kata based on your graph, you kena baca melalui graph, bukan melalui equation. Faham tak saya cakap apa? Faham? Faham tak saya cakap apa? Boleh diulang. Kalau dia kata based on your graph, kalau soalan kata based on your graph, okay, you dah lukis graph dah kan? Okay, graph you kena lukis betul-betul touch dekat point. Touch dekat point. So setiap orang tu, that's why kalau graph dia bagi you dalam range, okay, dia tak bagi you fixed value, fixed figure. Sebab gaya kita lukis berbeza. Okay, kalau dia kata based on your graph, you kena contohnya dia kata what is the value of C. Okay, so C you tu maksudnya y-intercept. Graph you tu touch dekat y-intercept tu dekat berapa. Okay, so dibaca melalui graph tu. You curve tu yang touch dekat y-axis tu. Dekat situ yang kita baca the value of CU. Contohnya the value of C Aina Sufia tak sama the value of C Maisara, contohnya macam tu. Tapi kalau masih dalam range yang dibagi tu, betul lah. Sebab dari segi sketching kita tu. Okay, ada yang guna pensel yang tebal, ada yang guna pensel yang nipis. Okay, yang itu pun main peranan juga. Dan kadang-kadang you punya shading you tu, okay, itu pun main peranan juga. Okay, kalau kita based on your graph, kena baca. Contohnya Aina dapat, dia touch curve C dia dekat 3.1. Okay, Maisara pula touch dekat C dia 3.12. 3.1 dengan 3.12. And then terima pula range dia dalam 3 ke 3.2. So dua-dua jawapan betul lah. Faham tak? Faham. Kalau soalan ada kata based on your graph, jangan buat calculation. You tahu macam mana you nak cari y-intercept C kan, y-intercept. So you buatlah calculation. So kalau soalan kita based on your graph tapi you calculation, itu maksudnya salah. Sebab based on your graph, kita baca dari graph. Okay? That's why kita based on your graph, bukan based on your calculation. Understood? Yes. Okay, so far kalau tak ada soalan, itu sajalah untuk hari ini. Ada soalan? Teacher, Ya. ni yang graph of function ni ada yang lon sekali ke? Lon ataupun log? Lon apa log? Nanti saya tengok balik Saya Okay. rasa macam tak ada graph function. Sebab ini matematik je. Misalnya kalau nak masuk ke maths. Okay. Tapi ada benda Teacher. yang ya. Kalau dalam pengiraan kan untuk apa nama ni completing kalau saya guna formula lain boleh ke? Formula lain tu maksudnya apa? Formula apa? Saya guna formula A bracket X plus B over 2A tutup bracket square minus A bracket B over 2A tutup bracket square plus C. Boleh ke macam tu? Formula apa tu? Dalam KSSM ada kan tak silap macam tu? You guna KSSM punya ni ke? Tak pasti lah teacher, saya tengok YouTube je masa tengok formula ni. Kalau dapat sama dah pun. Sebab yelah nak kata salah pun
method pelbagai. Okay, as long as you dapat AX plus B square plus Q tu sama, tak ada masalah lah kot. Okay. Okay, cikgu Okay, masalah. thank you teacher. Lagi ada soalan? Haziq? Khairul Ikhwan? Syakir? Yusri? Tak ada ke ni? Haziq? Khairul Ikhwan? Syakir, Yusri? Ada ke tak ada? Syakir, you pergi mana? Mana? Sebab ada 23 ni 22 lah senang cerita. Masuk I 23. So ada 2 orang lah yang tak datang ni. Mana Syakir dengan Yusri ni? So Aziz tak ada, Khairul Ikhwan pun tak ada. Ke you tidur ni? Tak menaut, memang I bagi kosong je lah. Okay guys, thank you for your commitment for today. Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you, teacher.